Kela apa khabar? Auna apa khabar? Elisa apa khabar? Testing, testing, 1, 2, 3. White rose. White rose. Dah makan? Baru lepas makan. Baru lepas makan. Terima kasih. Baru sangat lepas makan. Okay, so testing, testing, 1, 2, testing, 1, 2. Waalaikumsalam. Boleh dengar dengan baik? Dengan suara saya boleh dengar dengan jelas? Boleh ya? Okey, so tengah makan. Pada siapa yang nak makan, makan je lah. Okey, tak ada masalah pun. Daniel, Ain, mana kawan-kawan kita yang lain ni? Pantas, panggil kawan-kawan. Baru lepas makan kenduri. Waalaikumsalam, Fadlina. Fadlina, apa khabar? Yang lain-lain semua orang apa khabar? Sihat ke? Duk buat apa tadi? Baru bangun tidur, Echa. Sabar je lah tau. Ngau sihat. Oh, Kun hai Kun. Hai. Okey. Kun, panggil kawan-kawan kita yang lain cepat. Pantas. Kita dah nak mula dah ni. Mana kawan-kawan kita yang lain? Cepat. Okey, dah. Okey, so esok sekolah. Ready dah nak hantar. Okey, esok sekolah. Pasal apa? Arianti, pasal apa sekolah? Okey, hari ni kita nak bincangkan bab 3 dan juga bab 4. Kan dah janji dah itu kan, hari tu kan kita ada bab 1, kita ada bab 2, betul tak? Yang sesi hari tu berapa? 27 hari bulan kan? Okey, so kali ni kita nak tengoklah sambungan kan, saya dah terangkan kepada anda hari tu kita nak bincangkan bab 1, bab 2. Okey, kerajaan alam Melayu. Hari ni kita nak sambung dengan bab 3. Okey, sosio budaya dan juga 4. Bab 4 kita nak tengok pasal agama kan. Okey, so Umi tanya, saya nak tanya, kebanyakan cikgu ajar bab-bab awal je, takkan chapter yang akhir-akhir tak masuk? Okey, kebanyakan cikgu ajar bab-bab awal je. Okey, bukan ajar bab-bab awal Cik Umi. Dia punya cerita dia, logik dia macam ni. Nombor 1, dengan MC, kan hari tu bab belakang semua kita dah bincang, betul tak dia? Ni kan, bab belakang kan kita semua dah bincang dah hari tu yang awal-awal punya sesi. Ke kamu tak attend yang hari tu? Hari tu bab-bab belakang. Kita buat bab 5, bab 6, bab 7 kan sampai bab 8. Jadi itu yang 2 sesi yang last ni saya nak buat bab yang depan pula sebab bab belakang kita dah habis dah. Okey, so tu satu. Nombor 2, saya rasa kebanyakan cikgu dia buat bab-bab yang depan pasal apa? Umi, bukan apa? Sebab bab-bab yang depan ni kamu belajar awal tahun hari tu, betul tak? Bab-bab yang belakang kamu baru belajar. Setuju tak? Jadi logiknya cikgu akan buat revision yang mana bab-bab yang awal-awal lah. Betul tak? Jadi itulah yang kita kena tahu dan juga yang kita kena fahamkan. Okey, so mana kawan-kawan kita lain tak masuk ni? Aduh, dia rotan kan semua orang yang ponting hari ni, petang ni. Siti Syairah, Zalisha. Okey, so jom kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, apa khabar? Okey, selamat berhujung minggu. Okey, jom kita mulakan ya. Bab 3 dan juga bab 4 ni. Ada soalan sila tanya ya. Okey, di mana dekat dalam bab 3? Okey, nak tanya sikit. Bab 1 ingat tak apa yang kita bincang hari tu? Bab 1 kita berkenalan dengan apa? Kerajaan alam Melayu. Kiranya baru berkenalan. Manakala yang kalau kita tengok, okey, dekat dalam bab 2 kita belajar pasal apa? Pemerintahan, pasal ekonomi, betul. Jadi dekat dalam bab 3, apa yang kita kena tahu, kita nak belajar dan juga kita nak bincangkan pasal apa yang dipanggil sebagai sosio budaya kerajaan alam Melayu. Jadi kita nak bincangkan pasal sosio budaya kerajaan-kerajaan alam Melayu ni. Okey, mana dekat dalam sosio budaya kerajaan alam Melayu, Nurul Aisyah, kamu kena ingat satu benda yang sangat-sangat penting. Apa dia? Apa maksud sosio budaya? Sosio budaya maksudnya social plus budaya, itu je. Social plus budaya. Jadi apa benda yang sebenarnya yang merujuk pada social, merujuk pada budaya ni? Nombor 1, yang kalau kita tengok, kita nak bincangkan hari ni, kita nak belajar yang kerajaan alam Melayu dia ada sistem bahasa dan juga kita adanya sistem yang dipanggil sebagai sistem tulisan. Simple je ngah. Okey. Lepas tu kemudiannya amboi ngah merah hari ni.
Okey, so seterusnya. Okey, yang kedua kita nak kena tahu dan juga kita nak kena bincangkan pasal apa yang dipanggil sebagai persuratan. Okey, persuratan ni apa? In English kita panggil literature. Dia tahu tak? In English kita panggil literature. Ya, English ada kan? Kamu ada belajar literature, ada novel, betul tak? Ada belajar novel kat dalam English kan? Itu literature lah tu. Jadi kita panggil dalam BM persuratan. Simple je. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, bila kita dah tahu pasal persuratan, maka orang-orang dekat kerajaan alam Melayu ni dia turut ada apa yang dipanggil sebagai seni bina. Seni bina in English kita panggil architecture, dan juga yang nombor 4 kita nak belajar dan juga kita nak bincangkan apa yang dipanggil sebagai struktur sosial. Struktur sosial ni maksudnya macam mana masyarakat kita lah. Hai Alisa. Okey, ada soalan sila tanya. Boleh tanya, tak ada masalah. Syed Syairan tak pernah marah tanya soalan. Tak tanya tu dia marah. Tak tanya dia marah. Okey. Candi Borobudur, Kerajaan Alam Melayu mana satu? Candi Borobudur, Kerajaan Alam Melayu mana satu? Sekejap Candi. Okey. Saya tak faham soalan kamu. Candi Borobudur, Kerajaan Alam Melayu yang mana satu? Okey, siapa boleh tolong Alisa? Candi Borobudur ni dekat dalam kerajaan mana? Tahu Ngo? Tahu ke tak tahu? Okey, simple je. Cuba ingat. Indonesia ada berapa kerajaan yang utama yang kita belajar daripada 7? 2 lah. Kita ada Sriwijaya, kita ada Majapahit. Okey, so ini cara saya ingat ya, Elisa. Ada 2, kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Okey, saya nak tanya dia. Sriwijaya dan Majapahit ni agama apa? Agama apa? Mainly dia agama Hindu atau Buddha? Ingat tak? Okey, Majapahit banyak Hindu. Manakala Sriwijaya banyak Buddha. So, patah balik pada soalan tadi. Borobudur ni candi untuk agama Hindu ke Buddha? Come on. Borobudur ni candi agama Hindu ke Buddha? Buddha. So, boleh teka tak? Agak-agak dekat mana candi Borobudur ni? Dekat Sriwijaya ke dekat Majapahit? Yes. Elisa, clear. Senang tak kalau faham macam tu? Itu yang saya maksudkan. Tak perlu kamu nak menghafal, kamu faham kan. Bila kamu faham, kamu boleh automatik hafalan tu akan datang later on. Okey, dapat ya. Next, seterusnya. Jadi yang pertama kita dah kena tahu dan juga kita nak kena bincangkan apa yang dipanggil sebagai dekat dalam apa yang dipanggil sebagai sistem tulisan kan, bahasa dan juga tulisan. Okey, saya dah buat kajian daripada 7 kerajaan di mana kita belajar yang 7 kerajaan yang ada dekat dalam kerajaan dalam Melayu, dekat dalam Asia Tenggara ni. Sebenarnya untuk bahasa dan juga tulisan, dia yes Ashraf, very good. Dia semua sama je actually. Semua sama je. Tak percaya ada pula yang cakap botak ni biar betul. Okey, fine. Okey, betul. Di mana nombor 1 kalau kita tengok, okey, 7 ni. Jadi bahasa yang mereka gunakan semuanya menggunakan apa yang dipanggil sebagai bahasa Sanskrit. Yang kita masih lagi gunakan sampai ke hari ini. Ya, dalam BM ada. Okey, Ngo pernah pergi Thailand tak Ngo? Pernah pergi Thailand tak pernah? Okey, so untuk kamu pada siapa yang tak pernah sampai Thailand, okey, dekat Thailand ibu negara dia Bangkok. Bangkok International Airport, kamu tahu tak apa nama betul dia? Apa nama panjang dia? Suvarnabhumi International Airport. So, boleh teka tak Suvarnabhumi itu bahasa apa? Perkataan dari bahasa apa? Suvarnabhum. Dalam bahasa Thai disebut Suvarnabhum. Dalam bahasa Sanskrit Suvarnabhumi. So, bahasa apa? Bahasa Sanskrit lah tu. So, semua tempat pakai bahasa Sanskrit. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Gangga Negara, Kedah Tua, semua bukanlah, kamu kena faham, bukanlah dia guna 100% Sanskrit, faham ya? Tapi dia punya asas, dia bahasa dia semua Sanskrit. Okey, contoh kalau kita lihat, dekat dalam bahasa kebangsaan kita, banyak tak bahasa Sanskrit? Banyak perkataan bahasa Sanskrit. Contohnya kita semua ni manusia. Manusia bahasa Sanskrit, bumi Sanskrit, syurga Sanskrit, derhaka Sanskrit, neraka,
pahala, dosa, murka, itu semua bahasa Sanskrit, no? Jadi senang. Jadi tak perlu nak hafal. Okey, kerajaan A apa benda, kerajaan B apa benda. Semuanya gunakan bahasa Sanskrit. Ya, Izdihar. Semua lebih kurang sahaja. Okey. Yang kedua, dah ada bahasa, maka apa pula sistem tulisan dia? Okey, so sistem tulisan pula semua orang saya dapati dia gunakan sistem tulisan yang sama, iaitu Pallava Devanagari. Tapi dalam exam kamu tulis Pallava pun dah cukup dah. Di mana sistem tulisan Pallava ni dia macam gabungan bahasa macam mana tulisan bahasa, boleh kata bahasa Thai campur dengan bahasa macam mana Thai campur dengan Hindi, Tamil. Lebih kurang macam tu rupa dia. Tapi susunan dia macam Chinese character, bahasa Cina. Faham tak? Bentuk dia Thai campur dengan Tamil. Dia punya susunan ayat dia sama macam Mandarin. Okay, so jadi itulah yang kita kena tahu semua. Tapi ada tak yang gunakan perkataan bahasa-bahasa yang lain? Ada, tulisan yang lain. Ada juga yang kita tengok kalau dekat Angkor dia turut gunakan perkataan dalam bahasa apa, tulisan apa, Khmer. Ingat, kalau Khmer Cambodia, Angkor. Okey, dapat ya. Jadi orang-orang Khmer, orang-orang dekat sana ni kan, kamu kena tahu satu benda tau, dia punya bahasa Khmer, dia banyak pengaruh bahasa. Ada orang cakap, dia punya perkataan samalah dengan bahasa Melayu. Okey, contohnya dekat dalam bahasa Khmer, kampung dia panggil apa? Kampong. Kita panggil Kampung. Kalau dalam bahasa Khmer, kampong. Jadi sama tak BM dengan bahasa Khmer ni? Sama. Pasal apa sama? Sebab asas dia Sanskrit. Yes, rumput. So senang. Okey, contohnya. Okey, ingat tak waktu tingkatan 1 kita belajar pasal Chinese civilization? Ingat tak kita belajar pasal tamadun Cina, betul? Yang ada tamadun Cina, tamadun Rom, tamadun India tu apa semua? Indus, sorry. Okey, kan kita ada belajar apa yang dipanggil sebagai ideogram. Ideogram ni kan sistem tulisan Cina kuno. Asas kepada berapa bahasa sekarang ni? 3. Apa dia asas kepada apa? Chinese characters, Japanese and Korean. Sebab tu tiga-tiga tulisan tu nampak lebih kurang, betul tak? Bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepun. Sama juga macam kita dekat kawasan kerajaan alam Melayu. So ada similarities. Jadi fahamkan. Nak jawab dalam exam, kamu ambil yang sama. So that tak perlu nak hafal untuk setiap satu persatu. Tapi macam saya dah cakap hari itulah, kamu still kena bacalah detail dia, sebab kita punya kelas ni tak cukup panjang untuk kita discuss every single thing. Okay, so ada satu soalan sekejapnya. Soalan daripada Indah Zulaika. Seganggar negara tak ada bahasa dan tulisan. Okay, ada tak siapa-siapa yang nak jawab kenapa Ganggar negara tak ada bahasa dan tulisan? Bukan tak ada bahasa dan tulisan, simple je reason dia, tak ada record. Kan kita belajar kan dekat dalam sejarah, kalau tak ada record, boleh tak kita reka record tersebut? Tak boleh. So dia tak ada bukti. Itu sebab kita tak belajar. Bukan dia tak ada bahasa, dia tak ada tulisan, dia tak ada bukti. So, boleh tak fakta ni kita tukar nanti dalam buku teks? Boleh. Katakanlah satu hari nanti, any one of you jumpa bukti yang Ganggar negara ada bahasa dan tulisan, boleh tak kita masukkan? Boleh. Tapi setakat ni kita tak jumpa lagi. Okey. Jawab soalan kamu ya. Yang kedua. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula apa yang dipanggil sebagai persuratan ya. Okey, di mana dekat dalam persuratan kita kena tahu tulisan Pallava, dan satu lagi kita panggil sebagai Kawi ya. Ataupun Kawi. Alright? Okey, di mana kalau kita lihat seterusnya, kita ada pula apa yang dipanggil sebagai persuratan ya. Okey, dekat dalam persuratan saya cadangkan kamu hafal sedikit. Okey, so kamu hafal sedikit karya-karya yang penting.
Hafal sikit karya-karya yang penting. Dia tak semua ada karya yang penting. Okey, contohnya Funan ada tak? Tak ada. Tapi basically semua tempat akan ada apa? Semua akan ada batu bersurat. Simple sahaja. Kalau dah tak tahu nak tulis apa, kamu tulis je. Semua mesti ada batu bersurat. Sebab dia senang je. Sebab zaman ni kertas belum lagi tercipta. Okey. Dia jadi semua tulis dekat atas batu. Alright? Okey. So pada siapa yang kot-kot lah nak melancong ke, nanti kalau kamu nak tengok macam mana dia tulis. Batu bersurat ni macam mana? Mereka ukir tulisan tu atas batu. Dia ukir atas batu. Itu yang saya nak cerita. Kalau ada katakanlah ada satu hari your parents cakap, jom kita melancong luar negara. Kamu pun cakap, okey jom. Pergi mana? Kamu pergi lawat Angkor. Pergi ke Cambodia, kamu lawat Angkor. Di mana dekat Angkor Wat, memang ada satu tempat, bila kamu masuk Angkor Wat tu, mereka tunjuk cara dia buat batu bersurat. Yes, very interesting. Kamu patut tengok di mana dia nak ukir atas batu, tak boleh sebab batu kalau kamu ketuk dia akan pecah, betul tak? Jadi seorang tukang ketuk, ada seorang lagi tukang curah air. Sepanjang dia ketuk tu dia curah air tu. So that air tu melembutkan batu. Jadi very very hard work lah. Okay, so masih lagi di display dekat mana? Dekat Angkor Wat, Angkor Thom apa semua boleh pergi tengok. Macam kita bina terowong, bukan macam tu Ashraf. Dia ketuk macam, pernah tak tengok orang ukir kayu? Kan orang ukir kayu kan? Okey, dia ambil yang chisel tu, lepas tu dia ketuk tap 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 tap. Dia buat macam tu tapi atas batu. Bukan dia lembutkan batu macam mana, okey. Bukanlah curah air batu tu jadi macam tepung. Maksudnya dia tak crack dekat atas. Faham ya? Batu sungai tu, kalau dia kering, kamu ketuk dia pecah. Tapi kalau kamu basahkan batu tu, kamu ketuk dia tak pecah. Bukan dia tak pecah, dia tak crack. Okey, dapat kamu kena tengok. Saya rasa dekat YouTube pun ada. Cuba Google, cuba cari dekat YouTube. Ada tak Angkor or Khmer apa dalam English apa nak tulis ukiran lah batu bersurat, ada dia tunjuk. Okey, tetapi karya-karya yang penting yang lain yang kamu kena hafal antaranya kalau kita tengok nama-nama seperti kalau kerajaan Sriwijaya, dia ada benda yang dipanggil seperti Karang Brahi. Kalau kamu tengok Karang Brahi ni Sriwijaya. Lepas tu kemudiannya karang ni maksudnya menulis lah. Lepas tu kemudiannya kalau kita lihat pula, okey, masa yang sama kalau Majapahit, Negara Kertagama. So, Negara Kertagama. Yang ni Majapahit. Kamu semua duk komplain kan? BM kena belajar prosa klasik. Betul tak? Bahasa lama kan? Kamu imagine dekat Indonesia, Negara Kertagama ni bahan bacaan wajib dalam bahasa Indonesia. Dan dia punya cerita dia sangat-sangat dia panjang, sangat bosan. Bukan bosan macam mana, dia nak sampaikan satu perkara tu panjang bunga cerita-cerita dia. Okey, dapat Negara Kertagama ni selalu tanya exam, especially untuk soalan objektif Okey, lepas tu kemudiannya masa yang sama kita kena tahu juga, okey, yang lain-lain banyak batu bersurat. Siapa lagi satu lagi yang saya nak ajak kamu hafalkan sikit. Okey, kita ada Akayat Dewa Mano. Okey, so Akayat Dewa Mano. Alright, yang ni datangnya daripada kerajaan Champa. Okey, so exam paling kerap tanya Negara Kertagama. Okey, ada pula yang tanya, so kalau exam ada tak dia tanyakan apa yang ada dekat dalam isi-isinya? Tak ada. Okey, lepas tu kemudiannya adanya Hikayat Sri Rama Hikayat Sri Rama. Alright, so Hikayat Sri Rama ni dia datang daripada Ramayana. Dia datang dari Ramayana. Bila dia Melayu kan, dia jadi Hikayat Megat Sri Rama. Okey, dan jangan lupa kalau yang
epic punya karya Ramayana dan Mahabharata. So kita ada Ramayana, kita ada Mahabharata. Yang warna biru ni very important. Okay, sebab apa Nikaya Pegat Sri Rama ni datang dari sini. Cerita sama. Semua orang pernah baca tak Ramayana? Tak pernah. Semua orang pernah tahu tak pasal hikayat Sri Rama? Tak pernah baca eh? Okay, simple je. Dekat dalam hikayat Sri Rama ni, kamu tahu tak wayang kulit? Tahu wayang kulit? Pernah tengok tak wayang kulit? Wayang kulit tu cerita ni lah. Hikayat Sri Rama. Megat Sri Rama. Contohnya dia macam ni. Dalam Ramayana, bahasa Sanskrit. Ramayana, nama hero dia Ramayana. Bila DBM kan, Megat Sri Rama. Jadi dia ni pergi menyelamatkan isteri dia yang ditangkap oleh raja jahat lah. Evil king. Nama dia, apa nama dia? Raja Sri Lanka. Okay. Kamu tahu nama isteri dia? Isteri Ramayana dalam Ramayana. Okay. Yes. Okay. Lepas tu kemudiannya ada watak-watak seperti, okay, dekat dalam ni ada Sita Dewi. Dekat dalam BM. Okay, hikayat Sri Rama ditukar jadi Siti Dewi, watak-watak dekat dalam tu. So dia translate kan Okay, kalau tentang Islam diorang tanya ke? Yes, kalau tentang Islam pun diorang tanya. Okay, tetapi kenapa yang tentang Islam saya tak letak dekat sini? Dia, pasal apa saya tak letakkan yang karya-karya Islam dekat sini? Sebab kamu dah tahu. Ingat tak kita belajar Kesultanan Melaka? Kan kita pernah belajar Kesultanan Melaka, betul tak? Okey, ada tak hikayat bulan terbelah, hikayat Nabi bercukur? Kan kita pernah belajar kan? Sebab tu saya tak letak dekat sini. Sebab itu kamu dah tahu. Boleh faham ya? Jadi boleh. Dia akan tanya juga yang bab pengaruh Islam. Tapi dia very simple. Hikayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad, pahlawan Iskandar Zulkarnain. Okey, nanti dia orang akan tanya hikayat-hikayat ke niche. Itu je soalan yang dia boleh tanya. Tapi jangan risau, dia tak akan tanya apakah cerita Mahabharata. Dia tak akan tanya macam tu. Don't worry. Dia akan minta kamu senaraikan. Lepas tu exam dia akan tanya kepentingan. Contoh soalan kebat apakah kepentingan karya sastra? So, ada tak jawapan? Apa karya sastra ni? Apa kepentingan dia? Menyampaikan sejarah, menyampaikan ilmu, lepas tu dijadikan moral story, jadi rujukan, okay, and so on. Yang tu dia akan tanya. Clear Okay, so bolehlah saya tulis sikit dekat sini Okay, so contohnya kita ada karya-karya Islam, pun kena tahu sikit lah. Karya Islam kalau kamu tahu contohnya hikayat-hikayat, okay, seperti Iskandar Zulkarnain lah. Hikayat Islam contohnya kita ada hikayat Iskandar Zulkarnain. Okay, yang ni pun kena tahu jugalah. Serba ringkas, kod-kod soalan exam tanya nanti. Okay, lepas tu habis untuk persuratan. Saya nak tanya, bahasa tulisan ada kaitan tak dengan persuratan ni? Of course lah ada kan. Kalau tak ada bahasa dan tulisan macam mana kita nak buat karya? Logiknya kan. Okay, next. Seterusnya. Lepas kita dah habis pasal persuratan, yang ketiga kita nak kena tahu pula pasal seni bina lah. Okay, so seterusnya bila kita bincangkan pasal seni bina, alright. So yang ketiga kita ada seni bina. Okay, di mana dekat dalam seni bina kita kena fahamkan yang seni bina masyarakat pada waktu ni dia tak semestinya seni bina ni merujuk kepada bangunan. Okay. So, kamu semua tak pernah pergi Angkor Wat lagi kan? Kamu tengok dalam buku teks kan? Saya dah pernah pergi. Saya bila sampai sana, saya sangat-sangat terkejut dan amazed dengan cara mereka buat Angkor Wat. Okay, so pada siapa yang cannot imagine, dia lebih kurang macam, sekejap saya nak tunjuk dengan kamu Alright. Saya tak ada benda yang sesuai lah untuk tunjuk kamu sekejapnya. Okay. Alright. Okay, kamu semua tahu kan, yang Angkor Wat kan, kalau kamu tengok dia kan macam bangunan yang tinggi, betul tak? Dia bangunan yang tinggi, dia hampir 4 tingkat tinggi dia.
Okey, so kalau yang puncak dia tu sampai ke 7 tingkat saya rasa. Okey, jadi mereka guna batu sungai tau Nabiha. Mereka guna batu sungai. Tahu batu sungai? Batu yang macam dekat tepi sungai tu mereka potong Haziq. Batu sungai tu mereka potong. Dia jadikan 4 kali 2 kaki. Macam mana dia orang buat? Haziq, itu yang saya cakap, pergi ke Angkor Wat. Kalau nak melancong, pergi Angkor Wat. Dia tunjuk sekali. Yang tadi buat batu bersurat tadi, tempat yang sama dia tunjuk macam mana mereka potong batu tu. Dia memang canggih, bukan canggih lah, maksudnya skillful. Dia boleh potong batu yang tepi sungai yang bulat besar tu, dia jadikan petak 4 kali 2 kaki. Okey, so kamu bayangkan ini 4 kaki, ini 2 kaki kan. Jadi Angkor Wat, Angkor Thom, okey, semua bangunan-bangunan lama dalam Angkor ni, kamu tahu, dia ambil sekeping, lepas tu kemudian dia nak naikkan atas kan. Okey, lepas tu kemudiannya dia letak sekeping pula macam ni. Lepas tu dekat bawah ni dia cantum lagi. Lepas tu bila naikkan, lepas tu dia, kamu faham, dia buat macam jigsaw, macam puzzle gitu kan. Okey. Kamu tahu macam mana dia cantum kan? Dia tebuk lubang dekat sini. Batu yang sebelah sini dia tebuk lubang. Lepas tu kemudiannya dia masukkan batu yang ni, dia bagi terkeluar sikit, dia jadi macam selak masuk ke dalam. Tapi mereka boleh buat dia bangunan tu jadi tinggi. Lepas dah cantum, baru mereka okey. Memang brilliant. Dan saya paling amazed, selain daripada dia boleh susun bangunan tu, nombor 2, dia ada ukiran dekat dinding-dinding candi tu, semua ada ukiran. Ukiran dia bukannya diukir ke dalam. Kau faham tak? Dia bukan pahat ke dalam. Dia embossed. Faham tak? Dia timbul. Kalau kamu pegang tu, ukiran tu timbul. Bukannya tenggelam, dia timbul. So, senang ke susah nak buat ukiran yang timbul rather than tenggelam? Susah. Kalau yang tenggelam, senang. Yang timbul tu very, very hard. Jadi, kamu imagine lah macam mana dia punya skill dia tu. Okay, cerita Mahabharata, cerita Ramayana diukir dekat sekeliling Angkor Wat punya dinding. Cuma saya nak pesan, kalau sampai sana nampak relief, kita tak panggil ukiran, kita panggil relief. R-E-L-I-E-F. Relief ni jangan pegang dengan jari anda. Saya tahu siapa yang pegang, pergi sana pegang, saya rotan tangan kamu. Sebab kamu akan rosakkan karya sejarah tu. Sebab kan kita tahu ada enzim kan, dari segi sains kan dekat jari kita kan ada enzim. Jadi kalau kita pegang batu tu, nanti dia boleh mengakis. Asid tu boleh mengakis batu. So jangan pegang. Jadi tengok sahaja. Okey, US ada sejarah ke? Ada. Pasal apa pula tak ada? Kita akan belajar dalam tingkatan 4 nanti. Okey, sejarah US kita belajar tingkatan 4. Okey, next. Seterusnya. Jadi apa benda yang kamu nak kena fokus? Okey, contohnya okey, first dia mesti ada apa yang dipanggil sebagai candi lah. Of course dia panggil sebagai candi. Lepas tu kemudiannya selain daripada candi, kita kena tahu pula macam kalau dekat Angkor mereka ada barai ataupun barai. Yang ni penting Lepas tu kemudiannya selain daripada tu ada pula yang kalau dekat kerajaan Funan mereka pandai buat apa yang dipanggil sebagai perahu. Jadi saya tengok 3 benda utama dia yang exam boleh tanya. So candi ni kamu kena tahulah. Kalau agak-agak, kalau candi, saya tadi panjang lebar cerita pasal candi apa? Saya cerita pasal apa? Angkor Wat kan? Okay, so kena tahu candi seperti Angkor Wat, Borobudur, Prambanan, Candi Dieng. Ambil sikit nama sikit Nabiha. Hafal 2 ataupun 3. Okay, next. Seterusnya, selain daripada tu, kita lihat pula baris ni. Okay, so nombor 1, baris saya tengok soalan kerap tanya. Okay, nama raja yang jadi chief engineer. Siapa raja yang design baris ni? Baris ni Suryavarman kedua. Suryavarman yang kedua. Okey, kan saya pergi belajar sejarah Angkor dekat sana kan. Nak dengar satu benda yang menarik. Cucu dia,
Suryavarman II ni, cucu dia merupakan Jayavarman VII. Nama dia Jayavarman VII. Nabiha, kamu tahu tak Jayavarman VII ni, Raja Jayavarman, kamu tahu ada berapa orang isteri? 3,000 orang isteri. Yes, Zul. 3,000 orang isteri. Saya bila yang orang yes Kabinesh, yes. 3,000. Bukan 3, bukan 30, bukan 300. 3,000. Yes, no. OMG. Okay, so jadi katakanlah soalan dia tanya, tak adalah dia tanya mengapakah Jayavarman VII mempunyai 3,000 isteri. Okay, tapi ada kaitan lah. Okay, kamu rasa kenapa Raja Jayavarman tu ada sampai 3,000 orang isteri? Siapa boleh bagi pendapat? Kenapa dia ada sampai 3,000 isteri? Adakah wanita-wanita dekat kerajaan Angkor gatal ataupun raja tu yang gatal? Okey, Amir, isteri dia sebab zuriat? No. Yang boleh jadi raja cuma permaisuri je. Lagi 2,999 orang punya anak tak boleh. No, sebab dia terlalu kaya. Raja gatal untuk jaga keturunan. No. Yang boleh jadi raja anak isteri yang nombor 1 tu je. Okay, so yes, Afiq tepat sekali. Jawapan Afiq paling tepat. Thank you, Afiq. Sebab dia menyucikan perempuan-perempuan tersebut. Very good, Afiq. Dia menyucikan. Okay, kan kita dah belajar, Echa, kan kita dah belajar Raja Angkor semuanya apa dia punya sifat dia? Suci, betul tak? Kan mereka ni dewa raja. Jadi wanita dekat dalam kerajaan Angkor dianggap sebagai apa? Tidak suci. Okay, come on ladies. Lelaki suci. Wanita tidak suci. Seksis betul kan dia orang ni? Teruk betul. Okay, so jadi wanita-wanita ni, mereka ni yang offer diri pada raja untuk jadi isteri. Kamu faham tak, Nabiha? Supaya mereka jadi suci juga. Jadi itu reason dia. Okay, so dia saya pergi sana bila saya tanya, oh barulah saya faham kenapa. Kenapa dia orang tak suci? Okay, Syaz. Wanita dekat dalam kitab-kitab macam kitab-kitab Sutta Pitaka, Tripitaka. Kamu tak ada belajar nama kitab ni, saya just bagi tahu Sutta Pitaka, Tripitaka, lepas tu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Dalam kitab-kitab Tripitaka dan juga kitab-kitab Veda ni, dalam tu dinyatakan yang wanita ni tak suci. Jadi bila saya buat kajian, mereka cakap yang ada sesetengah yang penulis-penulis kitab ni, mereka ni golongan sami-sami lelaki ke perempuan? Golongan sami yang tulis kitab tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi ada teori yang mengatakan ada penyelewengan di mana mereka menyatakan wanita ni tak suci supaya dia nak jadikan lelaki ni powerful. Kamu faham tak? Dia nak rendahkan martabat wanita, dia nak bagi nampak lelaki ni hebat. Okay, so itulah antara reason dia lah. Sebab tu mereka nyatakan wanita tak suci. Okay, so Bare, kamu kena nama raja. Okay, so Hidayatul marah betul, tak guna betul. Sabar Hidayatul, sebab tu kita masuk kelas sejarah. Okay, tapi Ichah cakap, tapi perempuan selalu menang. Sebab apa? Dia kena selalu menang. Okay, next. Jadi, apa nama raja tadi? Jayavarman. 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 Okey, ambil tahu pasal nama raja Suryavarman II tu. Lepas tu kemudiannya kegunaan dia. Okey, Bare ni kegunaan dia untuk mengairi apa? Padi Sampai sekarang Cambodia pengeluar padi antara yang paling besar dalam Asia Tenggara. Malaysia pun ada juga, kita import daripada mereka. Okey, dapat 3 benda sahaja yang utama. Okey, jadi nama-nama candi tu boleh semua orang baca sikit Alright. Next, seterusnya, lupa. Kalau yang kapal ni Funan saja, perahu ni Funan saja. Candi banyak ada. Okey, dapat Next, seterusnya. Yang keempat. Jadi yang keempat kita belajar pula dan juga kita bincangkan pasal struktur sosial.
Di mana dekat dalam struktur sosial senang je. So, kalau sejarah semua bab mesti masuk ke? Okey, untuk soalan objektif semua bab akan masuk. Untuk soalan objektif akan masuk semua bab. Untuk soalan subjektif, di mana kamu ada dua pilihan. Untuk soalan esei, kamu ada 4 soalan struktur. So, 2 soalan esei, 4 soalan struktur. So, akan keluar daripada berapa bab? 6 bab. Kamu faham tak maksud saya? 4 soalan struktur, 2 soalan esei. So, dia tak akan keluar daripada bab yang sama. Maksudnya setiap soalan tu akan keluar bab lain-lain. So, boleh tak kita assume dia akan keluar 6 bab lah. Kita total belajar berapa bab? Total berapa bab kita belajar untuk tingkatan 2? Okay, so kita belajar 10. So, ada kemungkinan dia akan tanya pasal 6 bab. Jadi 4 bab tu tak akan keluar untuk soalan esei dan juga soalan struktur. Tapi soalan objektif dia akan keluar 10 bab. Okay, dapat Okay, so ada contoh soalan yang masuk exam tak? Ada tak contoh soalan yang masuk exam? Okay, so jadi kalau kamu nak tahu, tu yang ada saya bagi dekat kamu tu, itu contoh soalan lah tu. Yang saya bagi kat kamu kan ada 2 soalan dekat belakang tu. Nampak tak belakang nota tu? Dekat soalan tu. Tu contoh soalan bahagian B. Yang saya bagi contoh tu soalan bahagian B. Yang mana? Yang bahagian ni. Struktur sosial. Okey. Tarikh batu bersurat Syaz. Tak payah hafal. Tak payah. Tak perlu. Okey. Boleh agak ke masuk bab berapa? Cik Iman. Saya tak boleh agak lah masuk bab berapa. Sebab kamu pun tahu kita punya UASA ni baru first time kan bulan Januari ni. Baru first time. Belum ada lagi exam UASA ni. Jadi saya pun terus terang saya bagi tahu kamu tak tahu lagi macam mana rupa soalan dia. Minta maaf Kalau saya tahu saya mesti share. Sebab soalan tu belum lagi didapati. Okay, next. Seterusnya. Tapi dia takkan beza banyak lah dengan latihan kita. Soalan objektif, standard. Soalan struktur yang macam saya bagi contoh. Soalan esei 20 markah. Macam yang kita selalu buat dalam PBS. Okay, next. Seterusnya. Struktur sosial. Nombor 1. Kamu hafal. Dia mesti ada 2. Okay, tak payah hafal lah. Kamu dah tahu dah. So, dia mesti ada 2 golongan. 1 golongan yang dipanggil sebagai golongan yang memerintah. Kalau 1 ada memerintah, 1 lagi boleh agak tak? Apa lagi golongan 1 lagi? Diperintah lah. Kamu tulis ni dia dah ada markah. Basically dipecah pada 2. 1 golongan memerintah, 1 golongan diperintah. So, yang memerintah, dengar cerita cikgu dah boleh tengok kertas exam ya. Cikgu akan download. So, tanya dengan cikgu kamu lah. Okay, next. Dia akan pilih lah set soalan yang mana nak buat. So, yang memerintah ni simple. Mestilah 2. Nombor 1, raja. Nombor 2, bangsawan ataupun pembesar. Logik tak? Senang je dia. Kamu tulis. Okay. Huraikan struktur sosial kerajaan alam Melayu. Struktur sosial kerajaan alam Melayu secara umumnya dipecahkan kepada 2 golongan. Golongan pertama ialah golongan memerintah yang terdiri daripada raja. Raja kebiasaannya berkuasa mutlak dan menentukan undang-undang. Manakala bangsawan membantu raja dekat dalam menjalankan pemerintahan wilayah dan daerah. Seterusnya, terdapat pula golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah terdiri daripada golongan rakyat yang merdeka dan juga golongan hamba. Rakyat merdeka terdiri daripada petani, nelayan, pesawah. Manakala hamba merupakan tawanan perang, hamba berhutang ataupun mereka yang rela menjadi hamba. Cikgu kamu jawab macam tu dalam exam, cikgu kamu menangis. Kamu tahu tak? Sambil tanda kertas tu dia. Cikgu kamu dia. Cikgu sejarah kamu lelaki perempuan? Dia. Cikgu sejarah perempuan. Okey, perempuan. Apa nama dia? Apa nama cikgu sejarah dia dekat sekolah? Rohana. Kamu bayangkan cikgu Rohana nangis tanda kertas dia. Lepas tu isteri dia datang, darling. Suami dia datang, darling, kenapa nangis? I baca jawapan dia ni terlalu baik, terlalu mantap.
Kita nak cikgu kita macam tu bulan depan. Boleh? Kita nak cikgu-cikgu kita menangis kegembiraan tengok kita punya jawapan. Okey, boleh ya? Okey, senang je kan? Ceritakan pasal dua ni. Kenapa dia orang rela jadi hamba? Okey, good point. Rela menjadi hamba ni, dia macam ni. Kadang-kadang ada orang yang dia terhutang budi. Faham tak? Contohnya, okey, Nabihah selamatkan Maisarah. So Maisarah dah hampir dah mati, nak mati dah ni. Tiba-tiba Nabihah sebagai heroin, dia datang, dia menyelamatkan Maisarah. Jadi Maisarah terhutang budi dengan Nabihah, dia cakap, Nabihah, saya rela menjadi hamba kamu. Jadi Maisarah jadilah hamba Nabihah. Dia jadi pekerja, dia jadi pekerja kepada Nabihah tanpa gaji. Itu je maksud hamba. Kamu jangan bayangkan hamba yang kena seksa apa semua ni. Kerajaan alam Melayu tak ada seksa-seksa hamba. Hamba ni macam bibik. Cuma beza bibik ada gaji kau. Betul? Hamba tak ada gaji. Itu dia buat kerja tapi tak ada gaji. Biasanya tuan-tuan dia layan baik ke layan buruk? Layan baik. Dia tak ada macam yang kamu tengok dalam hamba zaman Afrika dulu kan, yang pakaian tak ada, kena rantai tunggu, tak ada. Kerajaan alam Melayu tak macam tu. Dia punya hamba dia semuanya baik-baik. Okey, dengan tuan dia. Okey, so senang je. Betul tak saya cakap? Pecahkan hamba selamanya. Okey, dia ada hamba yang selamanya, ada hamba yang ikut duration. Contohnya hamba berhutang, dia ikut kira sampai habis hutang. Contohnya kamu jadi hamba, kamu sign kontrak, kamu tak boleh bayar hutang dia, kamu cakap saya jadi hamba kamu 2 tahun. So kamu jadi hamba for 2 years, after 2 years kamu bebas. Okey, ingat tak Maisarah tadi jadi hamba kepada Nabihah tadi? Tiba-tiba satu hari Nabihah cakap dengan Maisarah, Maisarah, aku dah tak nak pakai lah kamu, baliklah. Nabihah cakap kepada Maisarah. So Maisarah dilepaskan, dimerdekakan oleh Nabihah. Bebaslah dia. Faham ya? Okey, next. Seterusnya. Struktur sosial, ambil tahu. Dia mesti pecah kepada 2 dan juga kepada 4 lah. Okey, so setiap satu tu pecah kepada 2. Alright. So, ladies and gentlemen, I give you bab 3. Senang tak bab 3 ni? Dia ada 4 bahagian je kan? 1, 2, 3, 4, pecahkan pula macam ni. Main things. Okey. Siapa yang nak screenshot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah. Next. Seterusnya. Okey, bab 4. Dekat dalam bab 4, yang ni, alright. So, bukanlah susah. Bab 4 ni, kita ada beberapa bahagian yang kita kena tahu dan juga kita kena bincangkan. Okey, di mana dekat dalam agama, kepercayaan dan warisan, dekat dalam bab 4, dia sebenarnya secara umum, kamu kena pecahkan kepada 2 bahagian. So, nombor 1, agama dan kepercayaan. So dia pecahkan pada 2 bahagian ya. 1, kita ada agama dan kepercayaan. Lepas tu the second part untuk bab 4, kamu kena tahu pula pasal keunikan. Tak banyak. Okey. So agama dan kepercayaan, lepas tu keunikan. Jadi kalau kamu tengok yang bahagian yang pertama, dia akan tanya pasal apa? Nombor 1, kamu kena tahu pasal apa yang dipanggil sebagai kepercayaan awal. Okey, semua orang tahu tak kepercayaan awal? Ingat tak? Animisme. Okey, lepas tu kemudiannya apa lagi? Selain daripada animisme, dinamisme. Okey, so dapat jadi ada lagi tak animisme yang diamalkan dekat negara Malaysia ni? Ada tak? Ada, masih ada lagi. Dalam kalangan orang Melayu Islam pun ada lagi animisme. Okey. Kalau kita tengok kaum Cina, orang Tionghoa, orang Kiu Chau dekat Malaysia, Hakka, ada tak dia punya animisme? Ada. Orang asli ada tak animisme dia? Ada. Orang Melayu ada tak animisme dia? Masih ada lagi. Okey, dalam kalangan kaum India Malaysia ada tak animisme? Ada. Sebab tu kamu tengok temple-temple, kan ada sesetengah temple dibuat dekat bawah pokok-pokok besar. Pernah tengok tak temple yang dia start dekat bawah pokok besar kan? Itu antara contoh dinamisme, animisme dan sebagainya. Faham ya? Jadi mereka beranggapan yang pokok besar tu ada semangat, ada roh.
Okey, yang perlu dihormati. Okey, so ini kena tahu sikit. Jadi untuk yang kepercayaan awal ni apa nak kena baca? Maksud dia. Ini exam dia tanya maksud. Faham Apa itu animisme, apa itu dinamisme? Itu je. Alright. Lepas tu, kemudiannya bila kita dah tahu pasal kepercayaan awal ni, maka kita kena tahu pula pasal perkembangan agama. Jadi untuk yang exam, kalau perkembangan agama, saya dapati perkembangan agama mesti dia tanya pasal 3 ni lah. Kena tahu pasal agama Hindu, lepas tu Buddha, lepas tu kemudiannya Islam. Okey, 3 ni mesti kena tahu. Okey, kalau soalan dah keluar dekat PPT akan ulang balik ke akhir tahun. Okey, Encik Faiz, PPT cikgu kamu buat, betul tak? Yang peksa bulan 1 ni kementerian buat. So, ada tak possibility keluar balik? Of course ada. Sebab bukan cikgu kamu yang buat. Tak susah Syakiri. Come on, kita dalam kelas saya kita tak nak guna perkataan susah. Boleh buat. Okey? Boleh buat. Kita jangan cakap susah. Kita cakap boleh buat. Pasti semua orang boleh buat. Okey. So, Hindu, Buddha, Islam. Apa benda yang nak kena baca? Senang je. Kamu ceritakan yang macam mana dia punya cara penyebaran. Saya tengok exam, dia always tanya cara dia tersebar. Pedagang, mubalik, betul tak? Perkahwinan. Alright. Itu. Dia always tanya tu. Lepas tu kemudiannya dia akan tanya apa Okey, dia akan tanya apa yang dipanggil sebagai okey, apa dia perkara-perkara penting. Okey. So pusat-pusat dia. Pusat-pusat agama. Okey, contoh Sriwijaya terkenal dengan tempat training apa? Come on guys. Ladies. Sriwijaya, Sami Buddha. Very good Zul. Very good. Kalau dekat dalam Islam pula, kerajaan apa yang glamour? Yang ada masjid agung. Kerajaan apa? Demak. Faham tak Nurin? Itu yang dia akan tanya. Maksudnya pusat agama tu dekat mana? No? Can follow or not? No. Boleh jadi dia akan tanya. Okay, so kalau agama Hindu dekat Sriwijaya, agama Buddha dekat Sriwijaya. Kalau Majapahit dekat Majapahit agama apa? Lepas tu dekat mana pusat penyebaran dia. Itu je soalan yang dia akan tanya untuk setiap satu Okay, next. Dia sebab kamu tahulah, adakah kita belajar yang 7 kerajaan, setiap kerajaan ada lalu 3 fasa ni? Tak semua lalu 3-3, betul tak? Ada yang agama, ada yang Hindu terus Islam, ada yang Hindu, Buddha, lepas tu baru Islam, ada yang Buddha, Hindu dan Islam. Jadi itu yang setiap kerajaan tu berbeza, tapi tak banyak pun. Okey, dan seterusnya. Okey, bila kita dah habis pasal tu, kita nak bahagian yang seterusnya. Saya tengok exam keunikan ni, sebenarnya kamu tak payah baca pun. Okey, nombor 1. Keunikan ni kita kena tahu, kita dah tahulah sistem raja. Kalau saya jadi kamu Nurin, saya tak baca pun untuk exam. Sistem beraja ni. Okey, saya tanya kamu jawab. Boleh tak? Jangan tengok buku, jangan tengok nota. Ready? Okey. So, siapa yang akan jadi raja? Dalam kerajaan alam Melayu, siapa yang akan jadi raja? Anak raja. Very good, Kabinesh. Anak raja. So, itulah dia sistem raja. Okey, lepas tu, apa setakat mana kuasa raja? Ada macam agung kita ke? No, mutlak. Maksudnya kalau raja dia cakap Nabiha, dia, Nurin, kamu semua rakyat beta. Ni beta Raja Syahiran Shah 7. Okey. Isteri 1 isteri 1. Okey, so seterusnya. Wahai rakyat beta, ulang selepas beta. Okey, rakyat 4-4 jangan melawan. Ini warna biru. Biru. Okey, so kamu 4-4 orang kena apa?
Kamu kena mengaku, oi tuanku cantiknya color biru tuanku. Faham tak? Kalau ngah cakap, tuanku biru merah lah. Kamu apa ngah? Derhaka. Yes. Sebab kamu melawan raja. So itu dimaksudkan dengan mutlak. Alright? Okay, next. Sistem raja. So yang ni sebenarnya tak payah pun nak baca. Gelaran dia kita panggil apa? Raja. Okay, lepas tu kemudiannya, alright. Lepas tu kita belajar pasal kegiatan ekonomi. Okay, ini satu lagi bahagian yang tak perlu baca. Kerajaan alam Melayu buat apa? Tanam padi, kutip hasil hutan. Dah belajar belum? Dalam bab-bab lain? Dah. Apa yang pening kepala? Lepas tu kemudiannya, kita belajar pula pasal sosio budaya. Kamu ingat tak apa benda yang ada dekat dalam sosio budaya? Bab 3. Mana bab 3? Ni lah. Inilah. So, boleh guna tak jawapan yang sini letak balik dekat keunikan ni? Same thing. Sama je. Bahasa, tulisan, lepas tu persuratan, seni bina. Tak percaya cakap saya? Buka buku surat 63. Pada siapa yang ada buku teks, open page 63. Muka surat 63. Kiranya nak study kerajaan Melayu ni, belajar balik bab 4 ni lah. Ya Ashraf, kamu baca balik bab 4 dia dah cover semua. Seriously. Bab 4 dah cover bab 1, 2, 3, 4. Okay, tengok page 63. Ready? This is page 63. Okay, ni bab 4 tau. This is bab 4. Okay, baca ni. Perkembangan sosial budaya. Cuba tengok. Sistem, tulisan dan bahasa. Ni bab 4. Sistem tulisan bahasa dekat mana kita belajar? Bab 3. Number 2. Persuratan. Dekat mana kita belajar? Bab 3. Lepas tu seni bina. Macam pernah kulihat seni bina ni. Dekat mana? Tu. Yes. So, ladies and gentlemen, study smart. No need to study hard. Study smart. Know what to study. Dia simpulkan balik je benda yang kita dah belajar dekat depan-depan tu. Alamak, kenapalah saya tak boleh patah balik pergi form 2 Kalau boleh saya patah balik form 2, saya nak exam balik form 2 ni, tahu ngah. Tapi tak boleh nak berlakon, tak boleh, rambut tak ada ngah. Kalau saya pakai baju sekolah pun masuk kelas je, Cikgu Rohana tu mesti dapat tahu saya bukan pelajar punya. Kan? Kalau buang janggut pun tak guna juga, rambut tak ada. Okay, next. Seterusnya. Alright. Okay, so amalan beragama. Kita ada pula apa yang dipanggil sebagai amalan agama. So, perlu baca ke amalan agama ni? Perlu baca balik ke? Dekat mana kita belajar? Tu yang perkembangan agama ni. Settle, diulang balik je. Itu yang bila ada pelajar cakap maksud susahlah. Tak susah, dia recap balik. Sini dia cerita balik. Sini dia cerita balik. Benda yang sama. Okey, lepas tu macam sistem beraja. Kita dah belajar dalam bab berapa sistem beraja? Bukan bab 1, bab 2. Yang pemerintahan tu, jadi perlu ke kamu baca lagi? Tak perlu dah. Okey, senang tak? Sebenarnya bab 3, bab 4 ni saya nak tanya kamu, yang mana kamu kena baca? Dia ada 2 bahagian kan? Agama kepercayaan dengan keunikan, mana satu kena baca? Ini sahaja. Ini tak perlu baca dah sebab dah cover dengan bab 3. Okey, semua orang boleh follow tak? Senang je kan sejarah kan? Okey, so tapi ada caveat lah. Detail tak sempat lah kita nak belajar semua. Kamu faham maksud saya Detail kamu still you need to read. Kamu kena baca. Cuma dia punya overall story itu sebenarnya very very easy, very straightforward. Okay, siapa nak cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dah done. Okay, jom kita tengok soalan sikit. Okay, contoh soalan dia pun mudah banget. Okay, ready? Pastikan ada pen dekat tangan. Gelaran raja wajib hafal. Ashraf tu kena hafal sikit. Okay, so untuk soalan yang pertama saya takkan upload jawapan Pastikan kamu jot down. Saya nak kamu jot down jawapan ni.
Okay, so yang pertama, terdapat dua, okay, so nampak ke soalan ni? Okay, so nampak Alright. So terdapat dua golongan utama dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Nyatakan tiga fungsi golongan tersebut. Apa tiga fungsi golongan tersebut? Apa fungsi golongan tersebut? Tahu ke tak tahu? Okay, so fungsi struktur sosial. Ni yang dekat sini. Ini. Raja memerintah lah. Yang satu memerintah kerajaan. Membuat keputusan, very good. Nombor dua, membantu raja mentadbir. Betul tak? Yang nombor tiga, rakyat taat setia. Senangnya. Okey, senang. Fungsi ni, kamu letak macam mana Nabiha? Macam mana Nurin nak tahu jawapan dia? Yang pertama ni, kamu fikir fungsi raja. Faham tak? Syakirin dapat follow tak? Amanina, okey tak? Ngo, okey tak? Boleh? Okey. Ingatkan, ini fungsi raja. Yang nombor dua, fungsi siapa? Pembesar. Nombor tiga, fungsi siapa? Kita, rakyat. So, sekali lagi, raja memerintah atau buat keputusan. Pembesar apa fungsi dia? Membantu raja memerintah. Rakyat taat setia. Jaga keamanan pun boleh. Faiz, jawapan banyak dekat sini. Kalau hamba menjalankan kerja-kerja kasar, boleh? Tak ada isu? Okey, next. Seterusnya. Berikan tiga kategori hamba. Ingat tak tiga kategori hamba? Hamba berhutang. Okey, so nombor satu kita ada hamba berhutang. Jot down. Dah. Okey, kita ada hamba berhutang. Hamba rela. Semua boleh sempat tak? Hamba berhutang, hamba rela. Satu lagi, tawanan perang. Tawanan perang. Aduh, hai. Saya kalau exam UASA ni bulan 1 ni, kalau soalan ni keluar, saya panggil cikgu dalam kelas. Cikgu, tolong datang sini sekejap. Cikgu pun datang. Ya Nabiha, ini je. Tak mencabar cikgu. Jangan buat macam tu dalam exam. Belagak-belagak sangat. Tengok markah dapat kosong. Okey, dapat senang tak? Senang je. Okey, so B tiga kategori. C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda yang banyak, apakah peranan kedua-dua golongan ini? Apakah peranan kedua-dua golongan ini? Okey, so apa dia? Apa peranan dia? Tahu tak? Ceritalah balik. Okey, hamba buat kerja apa? Pembesar buat kerja apa? Jawapan dia sama macam yang dekat atas ini. Cuma yang atas ni simple, yang bawah ni kira macam ada huraian sikit. Yes, kukuhkan sistem masyarakat, menjaga keamanan, menggubal undang-undang, memastikan keamanan. Jawapan-jawapan standard BM Nurin. Yang macam kamu tak habis-habis. Bagaimanakah untuk menggalakkan semangat membaca dalam kalangan pelajar? Mesti kempen. Ni muka Nurin ni mesti jawab kempen nombor 1. Mengadakan kempen. Betul tak? Okey, cuba bagi idea lain. Asyik-asyik kempen. Okey, so dapat senang je kan? Alright. By the way, pada siapa yang nak cari jawapan ni jawapan ni pada page 49. Buku teks page 49, 49. Jumpa? Jot down dulu. Pada siapa yang tak sempat nak jawab, tulis muka surat 49 buku teks. Jawapan semua dekat situ. Alright? Boleh Okey, satu lagi soalan sebelum kita tamatkan kelas. Alright. Okey, next. Seterusnya. Agama dan kepercayaan. Berikan maksud agama dan kepercayaan. Ingat tak apa maksud agama dan kepercayaan? Agama, okey. Kepercayaan, penyembahan terhadap Tuhan dan juga pegangan yang menjadi panduan hidup. Okey, jawapan page 56. Muka surat
56. Okey, saya nak tanya Ngah. Kalau 3 markah macam ni, at least berapa ayat Ngah nak kena tulis? Minimum 3 ayat. Okey, dapat ya? Yang pertama contohnya, okey, penyembahan terhadap Tuhan satu. Lepas tu kemudiannya yang kedua, pegangan hidup dua. Lepas tu kemudiannya, okey, dijadikan panduan kehidupan seharian tiga. Itu minimum Nurin nak kena tulis. Clear Alright. So page 56 dekat atas. Okay, next. Soalan B. Siapakah yang memainkan peranan dalam menyebarkan agama Buddha dan Islam? Baru tadi kita discuss. Apa? Pedagang, sami, mubaligh. Lagi pendakwah. Pilih 3. Simple saja kan? Alright. Dan seterusnya, soalan C. Berdasarkan kajian anda, kamu ada buat kajian ke? Berdasarkan kajian anda, perkembangan agama Hindu, Buddha dan Islam sangat mudah diterima. Buktikan. Buktikan. Senang tak diterima? Senang. Kamu nampak tak orang kerajaan dalam Melayu, Hindu datang, semua orang Hindu. Betul tak? Lepas tu Buddha datang, semua orang convert jadi Buddha. Datang pula Islam, lepas tu kemudiannya okey, ramai pula yang peluk Islam. Tapi tiga-tiga agama ni wujud lagi tak sama dekat negara, dekat kawasan kerajaan Melayu? Masih wujud. Tiga-tiga masih wujud. Cuma setiap negara berbeza agama yang dominan. Contohnya apa? Kalau Cambodia sekarang ni apa? Buddhis, betul tak? Thailand Buddhis. Ada setengah-setengah Hindu. Macam Indonesia Hindu Okey, so perkembangan agama Hindu sangat mudah diterima. Buktikan masyarakat bersikap termuka, mudah terpengaruh. Lepas tu kemudiannya melalui perkahwinan. Okey, so dekat mana jawapan yang ini? Kalau kamu nak cari jawapan ini, dia tak ada sebab ini jawapan apa? Kebat peranan raja. Ini jawapan kebat. Dia tak ada pada page berapa. Tapi very straightforward, very easy. Okey, dapat tapi kalau kamu nak dapatkan clue untuk jawapan ni pada page 57, 58, 59. Muka surat 57, 58, 59. Okey, so perkembangan agama Hindu dan Buddha sangat mudah diterima. Buktikan masyarakat bersikap terbuka, raja memainkan peranan dalam menyebarkan agama. Lepas tu penyebaran ada tak secara perang? Dekat kawasan kita ada tak guna perang nak sebar agama? Tak ada. Agama disebarkan secara aman. Okey, dapat Sampaikan ada keluarga yang parent dia, bapa Hindu, mak Buddha, anak Islam. Ada ngah. Jadi dia agama yang berbeza. Okey, tak ada. Memang ada. Memang ada orang yang macam tu dalam keluarga. Kenapa? Kalau agama berbeza, hubungan kekeluargaan putus ke? Tak putus. Betul tak? Jadi itulah yang kita maksudkan dekat sini lah. Okay, so ladies and gentlemen, pada siapa yang nak cincot, silakan cincot 5, 4, 3, 2, 1. So, we take a break. Champa ni sekarang ni Vietnam dia. Vietnam. Orang-orang Melayu sana dipanggil Melayu Champa. Yang saya pernah cerita dengan kamu. Dia panggil apa ni? Orang Melayu Champa. Dia panggil apa? Ngo. Dong. Sorry. Dong. Ini dia panggil apa? Ngo. Bukan nama kamu Ngo. Ngo. Telinga. Dia panggil telingo. Okey, dapat Okey, so kita bukannya bertemu kembali. Kita break sekejap. Okey, so until 4:15. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas Geografi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Siapa yang nak pergi toilet, nak pergi bancuh teh, nak pergi buat Milo, nak pergi buat Maggi, pergi buat sekarang. Okay, so I'll see you back in 10 to 12 minutes. Bye-bye.